Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. Okey, so hari ini cikgu nak bincang graf laju masa. Sebelum tu cikgu nak ulang balik introduction untuk tajuk trigo tajuk trigo. So apa yang penting dalam tajuk trigo ni? Okey, first sekali pelajar kena tahu ada 4 sukuan. Okay, add sugar to coffee. Yang ni kena tahu. Maksudnya kat sini all positif all positif. Kat sini sin positif, tangent positif, cos positif. Okey, untuk cari sukuan yang kedua, ingat nak cari sukuan kedua. Okey, mesti 180 tolak dengan nilai theta. Okey, untuk sukuan yang ketiga 180 tambah dengan theta. Untuk sukuan yang keempat, okey, 360 tolak dengan theta. Ni basic. Okey, so contoh soalan contoh soalan. So katalah soalan tu dia bagi macam ni. Ni soalan standard soalan kertas 1. Okey, katalah kat sini 6, kat sini 8. Okey. So dekat sini y. Okey, soalan dia nak cari sin y. So sin y berapa pelajar? Boleh respon sikit. Sin y. Bantu cikgu. Ada pelajar boleh respon? Sin sama dengan apa? Opposite per hypotenuse. Okey, per hypotenuse tentangan per hypotenuse ataupun opposite per hypotenuse Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangatlah. Okey, ni yang cikgu ingatlah. Di zaman cikgu belajar dulu So sin mesti tahu sin. So kita cari belah dalam. So tentangan per hypotenuse 68, hypotenuse dia 10. Okey, sebab y ni di luar, so mesti kita kena tambah negatif sebab kita cari belah dalam. Okey, so negatif 8 per 10. 8 per 10 mudah je. So boleh kecilkan. Negatif 2 kali 4, 2 kali 5. So 4 per 5. Okey, so cara penulisan ni penting So negatif mesti di tengah-tengah lah. Dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh negatif 4 per 5. Tak boleh. Yang ni salah ni cara penulisan. Sama juga 4 per negatif 5. Ni salah juga cara penulisan. So negatif mesti di tengah-tengah. So 4 per 5 di tengah-tengah lah. Okey, so awak agak-agak lah. So boleh cari kan? Okey, so kalau soalan satu lagi. Contoh soalan dia tak kira sebenarnya sudut dia dekat mana pun. Okey, katalah sudut dia kat sini. Okey, so cikgu ubah soalan ni. So kat sini katalah y tu kat sini. Okey, soalan dia nak cari cos y. Settle sini. Dia senang je tajuk trigo ni. Dia lagi satu tajuk trigo ni awak boleh install Desmos tu dalam telefon awak tu. Okey, Desmos, so boleh tengok terus graf dia macam mana So sekarang ni kita nak cari. Okey, katalah cikgu andaikan cos y. Okey, cos y sudut dia dekat luar kan. So bila dekat luar kita cari belah dalam. Okey, bila cari belah dalam mesti tambah negatif. Cos sama dengan sebelahan, ni sebelahan dia per hypotenuse. So negatif 8 per 10. So kecilkan negatif 4 per 5. Boleh? Setakat ni boleh pelajar? Boleh Okey, so settle untuk soalan ni. So kita pergi tajuk kita hari ni lah. Okey, tajuk kita hari ni graf. Okey, ni sebenarnya budak fizik ni power ni tajuk ni.
So kalau di sekolah cikgu budak yang ambil fizik cikgu tak ajar tajuk ni. Sebab dia boleh solve problem. Okay, so kita tengok, kita bincang sikit. So hari ni graf laju masa lah. So laju masa pelajar kena take note lah. Laju masa, laju melawan masa. So dekat sini kecurunan ni menunjukkan pecutan ataupun acceleration lah. Pecutan maksudnya pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. Okay, so sekarang ni acceleration, pecutan pecutan apa-apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan apa? Kadar. Kadar perubahan apa dekat atas? Laju. So kalau dia tanya kadar perubahan laju adalah pecutan. Cuma special dia graf laju masa ni luas di bawah graf ni lah. Luas graf. Luas ni adalah jarak. Yang ni pelajar kena take note. Okay, so awak belajar fizik kan. Kalau kerja, kalau power lah, kuasa sama dengan kerja bahagi dengan masa. Betul? Okay, so apa-apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar. So kadar perubahan kerja. Sebab awak belajar fizik kan. So cikgu sentuh sikit. Apa-apa sahaja dibahagi dengan masa Okay, sebab cikgu pun cikgu fizik juga. Kita sambung cerita kita. Okay, so soalan pertama, cari jarak dalam meter yang dilalui zarah dalam tempoh 15 saat. Okay, so tempoh 15 saat. So kalau kita nak jarak, tadi kita dah sentuh dah. Okay, jarak ni adalah luas di bawah graf. So A tambah B tambah dengan C. So pelajar boleh cuba So cikgu kecil sikit. So jarak sama dengan A tambah B tambah dengan C. So A ni adalah trapezium lah. So trapezium seperti biasa 1/2. Okay, berapa pelajar? 8 tambah 20 darab dengan tinggi dia 4. Ni adalah trapezium. Ni pelajar kena tahu. Okay, sekejap. So ni adalah trapezium. Okay, trapezium tambah dengan segi 4. Kat sini berapa pelajar? 5 darab dengan tinggi dia 20. So 5 darab dengan 20. Okey, so kita tambah dengan luas segitiga 1/2. Kat sini berapa? 15 tolak 9 6. 6 darab dengan 20. Okey, so kat sini. Okey, pelajar boleh kira. Cikgu tunggu jawapan pelajar. Apa 216 meter. Okey. So settle untuk soalan yang pertama. Okey. Untuk soalan yang kedua, ni soalan ni yang cikgu bincang semalam salah. Cikgu dah upload dalam YouTube tapi ada pelajar komen lah. Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Okey, graf laju masa laju masa rajah 8 menunjukkan pergerakan suatu objek dalam tempoh T saat. Okey, cari nilai T jika jarak yang dilalui 9 saat yang pertama ni ialah 3/4. Okey, jarak yang dilalui oleh hal laju seragam ni kelajuan seragam kat sini. Okey, so sekarang ni soalan dia nak cari nilai T. Okey, first kali dia bagi maklumat pada kita 3/4 ni lah. Okey, first kali kita cari dulu jarak kat sini. Jarak A tu. Okey, so jarak A 1/2. A ni trapezium, pelajar tahu Ingat lagi tak formula trapezium? Ingat 4 tambah 8 darab dengan 9. So kita dapat berapa ni? 54. Okey.
So jarak dekat sini 54, jarak A tu. Okey, 54. Okey, apa maksud dia? 3 pada 9 saat yang pertama ialah 3/4 jarak yang dilalui oleh hal laju seragam. Yang ni 3/4 daripada sini. So berapa nilai dekat sini? So 3/4. Tak pen cikgu, tak respon. Sekejap. Okey, so 3/4 darab dengan 54. So dapat berapa? 72. Mana? Kenapa 4/3? Okey, so kita dah dapat jarak yang pertama ni, trapezium untuk 9 saat yang pertama adalah 54. Okey, so sekarang ni dia bagi pada kita untuk 9 saat yang pertama ni, okey, ialah 3/4 daripada jarak yang dilalui oleh pada kelajuan seragam lah, pada kelajuan seragam. So first kali kita kena cari kat sini lah. Okey, sebab dia kata dekat sini 9 saat yang pertama 3/4 daripada jarak yang dilalui oleh kelajuan seragam. So cikgu andaikan dekat sini X lah. Okey, so andaikan kat sini X, maksudnya X darab dengan 3/4. So kita dapat 54. So seperti biasalah, kita darab silang, X darab 3. So 3X sama dengan 54 darab dengan 4. 54 darab dengan 4. So kita akan dapat 216. So 216 bahagi dengan 3. So kita dapat 72. So dekat sini adalah 72, luas dekat situ. Okey, bila kita dah dapat luas dia 72, bermakna kita boleh cari dah nilai T. Okey, soalan dia nak cari nilai T, maksudnya okey, kalau kita tengok luas segi 4, okey, cikgu buat kat sini T tolak dengan 9. So darab dengan tinggi dia 8. So sama dengan 72. So kita cari nilai T lah. T darab dengan 8. 8T sama dengan 9 darab dengan 8. So kita kembangkan dulu kembangkan dulu. Okey, T darab dengan 8. 8T tolak dengan 9 darab 8. 9 darab 8 72. So sama dengan 72. So 72 bawa pergi sebelah. So 8T sama dengan 72 tambah dengan 72. So kita akan dapat 72 tambah dengan 72. 72 tambah dengan 72. So kita akan dapat 144 bahagi dengan 8. Okey, so kita dapat 18 18. So 144 bahagi dengan 8. So kita dapat 18. Okey, so 18 dekat sini logik lah. So kalau kat sini 9, kat sini 18. Okey, untuk soalan macam ni dia 4 markah 4 markah. So markah tu datang daripada mana? Datang daripada proses penyelesaian tu lah. Okey, so pelajar cari luas trapezium. So 1 markah. Okey, pelajar cari luas segi 4, 1 markah. Okey, dan ada solution untuk mencari nilai T ni, ada solution 1 markah. So jawapan 1 markah lah. Okey, so settle 4 markah Okey, so kita sambung lagi. Okey, soalan yang mirip-mirip soalan tadi lah. Okey, soalan yang ketiga. Okey, Rajah 9 menunjukkan graf laju masa bagi sebuah kereta dalam tempoh 28 saat. Okey, tentukan nilai V. Okey, jika pecutan kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 1/4. So dia dah bagi dekat sini pecutan ni.
Pecutan dia 1/4. Okey, biasanya kalau cikgu tak suka dengan pecahan, so kita boleh bahagilah. 1 bahagi dengan 4, so kita akan dapat 0.25 0.25 ni adalah kecerunan dekat situ lah. Jadi bila kecerunan dah ada, boleh cari nilai V. Okey, so kecerunan, formula kecerunan pelajar, M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak dengan X1. So kena tahulah koordinat kat situ. Okey, koordinat dekat sini berapa koordinat sini? 0 V. So koordinat dekat sini 12, 17. So pelajar boleh label lah X1, Y1, X2, Y2. So kecerunan dia kita dah ada 0.25 sama dengan Y2 dia berapa? V. Tolak Y1 dia 17. Per dengan X2 dia 0 tolak dengan 12. So dekat sini pelajar boleh kira lah. Pelajar boleh kira. So cikgu tulis balik dekat bawah So 0.25 sama dengan V tolak dengan 17 per dengan, so kat sini 0 tolak dengan 12 tolak 12 lah. Okey, so bila kat sini pelajar darab silang seperti biasa. Darab silang, so dapat berapa ni? Negatif 12 darab dengan 0.25. So pelajar dapat negatif 3. Okey, sama dengan V tolak 17. So tolak 17 bawa ke sini tambahlah. Okey, negatif 3 tambah 17 sama dengan V. So kita akan dapat 14 sama dengan V. Okey, jadi kat sini V dia 14. So logik lah. Kat atas 17, kat sini 14. Okey, boleh pelajar setakat ni. Okay, so settle untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B tu dia tanya apa tu? Pelajar. Pecutan kadar perubahan laju. Okey, untuk 16 saat yang terakhir. So maksudnya kadar perubahan laju ni adalah pecutan. So pelajar dah tahu, pelajar dah belajar fizik ni. So pecutan dia kalau dia menurun macam ni, kita panggil dia apa? Nyah pecutan. Betul? Nilai dia mesti negatif. Betul kan? So kita nak cari pecutan untuk 16 saat yang terakhir. So pelajar kena tahu koordinat lah. Koordinat kat sini 28, 0. So dekat sini X1, Y1. Kat sini X2, Y2. So masuk dalam formula lah. Y2 dia 0 tolak Y1 dia 17 per dengan X2 dia 28 tolak dengan 12. So pelajar akan dapat negatif 17 per dengan 28 tolak dengan 12 dapat apa? 16 16. Okey, so kalau kita tulis dekat bawah ni So okey, lagi satu tips untuk soalan SPM Untuk soalan SPM, katalah awak jawab macam ni. Jawab macam ni, make sure awak potong sini B ni potong B, so tulis B yang baru. Okey, sebab nanti dia akan nak anggap jawapan awak ni kalau B ni awak tak padam. Okey, katalah B awak tak padam so dia akan cut dekat sini. Okey, dia anggap jawapan bawah dekat B. Tu kena hati-hati lah. Kena hati-hati So kita potong B ni, kita tulis B yang baru, negatif 17 per 16. 17 per dengan 16. Cikgu pun dah biasa menulis macam ni. So negatif. Okey, so pelajar dapat berapa? Tekan kalkulator. 1.0625. Okey, so negatif ni menunjukkan nyah pecutan lah. Nyah pecutan Okey, so settle untuk soalan nombor 3. Sekejap Okey, untuk soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni section B, 5 hingga 9 markah. Okey, biasanya 5 hingga 9 markah ni dia akan ada soalan huraian lah.
huraian. Depend pada soalan, depend pada soalan. Okey, so kita tengok yang pertama, nyatakan tempoh masa zarah bergerak dengan laju seragam. So berapa tempoh masa dia? Zarah bergerak laju seragam. Ni laju seragam berapa? 7 minit. So kita buatlah 13 tolak dengan 6. So kita dapat 7 minit. Okey, so settle untuk soalan A. Hitung nyah pecutan. Okey, nyah pecutan bagi zarah dalam tempoh 4 minit yang terakhir. So ni 4 minit yang terakhir lah. Okey, so kita nak nyah pecutan seperti biasa, kecerunan. Kena carilah kecerunan. So untuk soalan B, cikgu buat kat sini So koordinat kat sini 13, 18. So koordinat kat sini 17, 0. So kat sini X1, Y1, X2, Y2. So M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So Y2 dia adalah 18 lah. 18 tolak 0 bahagi dengan X2. Terbalik terbalik. Okey, kita tengok sini Y2 dia 0 tolak 18, X2 dia 17 tolak 13. So pelajar akan dapat negatif 18 per dengan 4. So dapat apa? Negatif 2, betul? 4 ke dia? 17 tolak 13 apa? 4, betul? Okey, so kita dapat negatif 2. Okey, negatif 2. Okey, negatif 18 patut pun. Okey, terima kasih. So negatif 18 bahagi dengan 4 dapat negatif 4.5. Okey, beres. Terima kasih. Okey, so settle. Untuk soalan B tu settle. Senang nyah pecutan Okey, seterusnya untuk C, hitung nilai V. Okey, cari nilai V jika jarak yang dilalui zarah dalam tempoh 13 saat yang pertama ni ialah 195. Okey, boleh cari tak nilai V? Boleh Okey, untuk 13, kejap, cukup besar sikit. Okey, untuk 13 saat yang pertama, maksudnya A tambah dengan B kita dapat 195. Jadi kena cari B dululah. Cari B. Berapa jarak B? Pelajar. Maksudnya kalau cikgu nak buat C so, ya. Yeah. 13 minit typo ni. Okey, 13 minit Kalau 13 saat macam mana nak jawab? Okey. So A tambah B sama dengan 195 untuk 13 minit tu. Okey, so cari B dulu. B ni berapa? 13 tolak 6 berapa? 7 darab dengan 18. Berapa dapat B? Maksudnya A tambah dengan 126 sama dengan 195 Jadi A tu berapa? 195 tolak dengan 126 69. So A ni adalah 69. So bila pelajar dah dapat A 69, jadi tak ada masalah lah nak cari nilai V. Okey, guna formula trapezium. So cikgu lukis balik trapezium tu. Okey, trapezium ni. So kat sini V, kat atas dia berapa Ni 6, kat sini 18. So kat sini 6, kat sini 18. So kat sini kita tahu dia 69 So trapezium 1/2 V tambah dengan 18
darab dengan 6 ke 9 ni, 6. Okey, so kita dapat 69. Okey, so pelajar boleh settlekan lah. 2 kali 1, 2 kali 3. Okey, jadi yang tinggal V darab 3, 3V tambah dengan 18 darab dengan 3. So 18 darab dengan 3. So kita dapat 54 sama dengan 69. Okey, kalau cikgu ada silap, tolong bantu cikgu bantu cikgu untuk perbetulkan. So 54 bagi sebelah lah. So yang tinggal 3V sama dengan 69 tolak dengan 54. 69 tolak dengan 54 answer tadi tu, so 15. So V sama dengan 15 bagi 3, so kita dapat 5. Okey, logik tak V tu 5? Logik so atas dia tu 18. Okey, so settle. Boleh? Pelajar boleh? Boleh okey. So settle untuk soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Soalan kelima, dia soalan ni senangnya. Okey, kalau pelajar faham konsep senang. Okey, rajah 11 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu objek dalam tempoh T. Okey, tempoh T nyatakan laju seragam. Berapa laju seragam dia pelajar? 10. So terus tulis 10 ms negatif 1. So perlu tulislah unit. Perlu tulis unit Okey, huraikan pergerakan. So sekarang ni dia ada huraikan pergerakan objek dari 6 hingga 12 saat. 6 hingga 12 saat. Apa yang kita boleh huraikan kat sini? 6 hingga 12 saat ni. Laju seragam, okey, objek. Tapi bila dia nak huraikan, huraikan kalau boleh kita kena nyatakan nilai dia lah. Nilai dia maksudnya laju objek, kena tulislah objek bergerak dengan hal laju seragam ataupun hal laju seragam. Okey, kena nyatakanlah 10 ms negatif 1. Kena nyatakan nilai lah apa yang boleh kita ukur Okey, so settle untuk soalan B. Soalan C, kadar perubahan laju. Apa dia kadar perubahan laju ni? Pecutan. So A lah acceleration pecutan untuk 6 saat yang pertama. So tak ada masalah pelajar nak cari pecutan dekat sini. Okey, so pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. So laju dia kita dah ada 10 bahagi dengan masa dia 6 saat. So 10 bahagi 6 10 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 1.667. Okey, 1.667 ms negatif 2 lah pecutan. Okey, so settle. Untuk soalan C settle. Okey, kita pergi kepada soalan D. Okey, soalan D diberi jarak yang dilalui 6 saat yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui di saat 12 hingga T. Okey, jadi cari nilai T. So kita nak cari nilai T. Sekarang ni dia kata untuk 6 saat yang pertama ni separuh daripada sinilah. So untuk 6 saat yang pertama jarak dia berapa? Pelajar 30 So luas segitiga. So kat sini 30. Okey, jadi yang ni separuh daripada yang ni lah. Okey, jadi bermakna kat sini kita tahu 60 lah. Okey, so seterusnya cari nilai T. Yang ni trapezium trapezium. Okey, pelajar boleh cuba dulu pelajar cari jawapan. Cari nilai T berapa?
Okey, so kita tahu trapezium. Okey, cikgu buatlah. Cikgu buat jarak dia 60 sama dengan trapezium. 1/2 trapezium. So kat sini 10 tambah dengan, so kat sini 20. Okey, darab dengan T tolak dengan 12. So 20 kat sini 30 bahagi dengan 2, so 15 lah. So 60. So kita dapat 15 darab dengan T tolak 12. So 15 darab T, 15T lah. 15T tolak dengan 12 darab 15. So kita cari sama-sama 12 darab dengan 15. So kita dapat 180. So 180 ni buat pergi sebelah lah. So tambah, so kita akan dapat 240. Betul 240 sama dengan 15T lah. Jadi so kalau cikgu tulis balik 15T sama dengan 240. So T sama dengan 240 bagi dengan 15. Okey, 240 bagi dengan 15. So kita akan dapat 16. 16 jawapan dia. Kan ada cikgu salah kira ni. Betul Betul Okey. So settle untuk soalan ni senang. Soalan ni senang. Okey, untuk soalan 6. Soalan ni dia minta kita lakar graf lah. So jadual menunjukkan laju dan masa bagi zarah dalam tempoh 20 saat. So ni masa, ni laju. Berdasarkan jadual lukis graf. So kita lukislah graf dia kat sini. So yang ni make sure pelajar pakai pembaris lah. So cikgu tak ada pembaris, so cikgu buat je. Okey, so dekat sini ni masa. Okey, ni adalah laju lah. So masa dia berapa saat kat sini? 20 saat. So pelajar boleh buat. Kalau 20, 5, 10, 15, 20. Okey. So dekat sini pencutan dia 10, 20. So paling tinggi 20 lah. So kalau paling tinggi 20 kita buat 10, 20. So kita buat 5 lah. 5, 10, 15, 20. Okey. So kita plotkan dia. Okey, untuk masa kosong laju dia 10. Okey, so kita plot. Okey, untuk masa 5 laju dia 20. Okey, 5 laju dia 20. Kat 10 pun laju dia 20 juga tadi. Lepas tu kita ada kosong 20. So untuk laju kosong 20. So kat sini lah. So bila pelajar sambungkan graf dia, so macam ni So make sure pakai pembaris dan make sure lah yang ni awak belajar dalam fizik kan. So jawapan graf yang kita lukis mesti lebih besar separuh daripada kertas graf lah. Maksudnya mesti besar, jangan kecil sangat lah. Kalau kertas graf besar ni, so graf awak tu mesti separuh lah. Mesti kalau OGIF ke mesti macam ni. So bukannya graf macam ni, so jawapan awak pendek ni je lah. Bukan macam tu. Tak nak macam tu. Okey. So kita sambung. So settle. Bila pelajar dah plot graf bila plot graf, so 2 markah lah. Okey, 2 markah plot graf. Okey, berdasarkan graf tu, okey, nyatakan laju seragam dia. Berapa laju seragam dia pelajar? 20. So cukup besar sikit. Okey, so untuk B1 tu ialah 20 lah. 20 apa? Unit dia MS. Okey, MS negatif 1. Okey, untuk yang kedua dia tanya tempoh masa zarah bergerak dengan laju seragam.
Berapa tempoh masa dia? 10 tolak dengan 5. So 5 saat. 5 saat. Okey, untuk soalan C, dia tanya apa? C, kadar perubahan laju. Maksud kadar perubahan laju adalah pecutan. Pecutan untuk 5 saat yang pertama. So pecutan kena tahu koordinat seperti biasa. Okey, koordinat kat sini. So cikgu buat warna biru supaya belajar tak keliru. So koordinat kat sini 0, 10. So koordinat kat sini 5, 20. So X1, Y1, X2, Y2. So M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So Y2 dia cos 10 tolak dengan Y1 dia 20 bahagi dengan X2 dia 0 tolak dengan 5. So kat sini kita akan dapat negatif 10 bahagi dengan negatif 5. So negatif habislah. 10 bahagi 5 dapat 2. So cikgu buat jawapan dia terus. Okey, so kat sini adalah 2. Pecutan dia 2. 2 apa? 2 ms negatif 2. Okey, so settle. Okey, soalan seterusnya, hitung purata laju. Okey, purata laju untuk tempoh 20 saat. So purata laju apa formula dia pelajar? Okey, so cikgu tulis kat sini purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So berapa jumlah jarak dia? Jumlah jarak dia, cari jumlah jarak dulu. Terus 75 bahagi dengan jumlah masa dia 20. Okey, so jawapan dia 13.775. So ms negatif 1. So settle. Okey, so kita dah habis untuk tajuk graf laju masa. Okey, so seterusnya kita bincang kertas 1 lah. Okey, soalan aneka pilihan. Okey, berdasarkan rajah tu, apakah yang diwakili oleh kecerunan OP? Kecerunan tu apa? Rajah pecutan. Okey, so settle pecutan. Senang je. Okey, nombor 2, cari tempoh masa dalam T laju seragam. 12 tolak 5, 7. Senang je soalan dia. Okey, so soalan seterusnya, diberi laju purata teksi bagi keseluruhan perjalanan 32 km per jam. Okey, cari nilai D. Kira sikit je ni. Soalan yang terakhir, kan laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey, so sekarang ni kita tahu laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. So kita nak cari jarak. So kita tahu dia dah bagi purata laju 32 bahagi dengan jumlah masa. So jumlah masa kat sini 3 jam 45 minit. So tukar kepada jam, so kita akan dapat 3.75. Okey, so darab silang, so pelajar akan dapat 120. Jumlah jarak jumlah jarak sama dengan 120. Okey, so